Didik TV KPM. Baik, bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2022 dan hari ini kita belajar tentang mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah dengan topik yang lebih khusus iaitu hadis yang boleh dijadikan hujah. Jadi apakah bahagian-bahagian hadis tersebut? Jom Ustaz, kita persilakan. Okey, terima kasih Syafiqah. Okey, dah sabar nak berkongsi dengan murid-murid ini. Betul. Okey. Seterusnya saya nak ujilah dengan murid-murid di Google Meet berkaitan dengan pembahagian hadis marfu' dan hadis mauquf. Jadi maknanya soalan yang biasa ditanya iaitu nyatakan bahagian hadis marfu'. Jadi saya dah buatkan satu biasa untuk soalan ini berbentuk grafik macam ini, okey. Dia dalam bahagian A. Bahagian A ada satu slot ataupun satu bahagian. Mungkin kita boleh nyatakan di sini. Kebiasaannya bermula daripada soalan 17, 18, 19 dan 20. Okay. Ada satu soalan yang berbentuk grafik. Jadi murid kena isi. Tapi dalam satu soalan lah 140, tapi sebab saya nak memeriahkan lagi kita punya perbincangan pada hari ini, saya letakkan 2 tempat kosong. Okey, itu dia punya inilah. Jadi saya nak siapa yang belum saya ingat Batrisha, Sofia Batrisha. Okey, bersedia Sofia Batrisha ya. Okey, jadi merujuk kepada slide ataupun gambar rajah yang saya kongsi. Cuba Batrisha, Ustaz nak satu saja. Okey, maknanya marfu' ni dia ada 3 bahagian. Dot. Okey, yang kedua pun dot atau X and Y dan satu lagi takrir. Jadi Ustaz nak minta Batrisha cuba nyatakan apakah dia X itu. Apanya jawapan tersebut. Okey, silakan Batrisha. Salah satu dia perkataan. Perkataan. Okey, betul, bagus. Terima kasih Sofia Batrisha. Dennis pula macam tak sabar menjawabnya. Okey. Dennis dah sedia? Okey. Y apa pula Dennis? Boleh buka mic Dennis? Mic tak buka. Sampai Sorry, lupa saya nak. Okey. Suara cantik. X itu merupakan perbuatan. Okey, perbuatan. Jadi maknanya kalau kita tengok jawapan yang sebenar, terima kasih Dennis, lebih kurang beginilah, perkataan, perbuatan dan juga takrir. Okey, kita dah tahu dia punya pembahagian. Ustaz nak jelaskan lagi ringkas ataupun lagi lanjut berkaitan dengan apakah yang dikatakan perkataan. Baik. Okey. Tadi yang mula-mula kita punya matan tadi ialah perkataan, iaitu perkara yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Biasa disebut qala Rasulullah SAW. Okey. Contoh kan dalam hadis yang pertama tadi, qala Rasulullah SAW, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira. Itu perkataan Rasulullah SAW tu. Rasulullah kata, siapa yang beriman dengan hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap benda yang baik-baik. Ini hadis riwayat Bukhari ni, Safiqah ya. Maknanya kalau kita beriman kepada Allah, okey, kena cakap yang baik. Okey, jangan saja mengumpat ke, mengadu domba ke. Jadi ini dinyatakan sebahagian daripada kalam perkataan Rasulullah SAW. Marfu', sebab marfu' ni hadis yang boleh kita jadikan hujah tadi. Okey. Yang kedua iaitu perbuatan. Apa dia perbuatan? Perbuatan ialah mungkin Rasulullah tak sebut tapi Rasulullah lakukan. Okey, lakukan. Contohnya kat sini, sifat Rasulullah SAW ni dia lebih suka kepada kanan. Kanan kan, benda yang baiklah. Okey, jadi ada satu hadis bila perbuatan ini biasa dalam matan ataupun lafaz hadis itu dia menyatakan kana Rasulullah SAW. Kalau perkataan disebut qala Rasulullah SAW. Tapi kalau perbuatan kana Rasulullah SAW yuhibbu at-tayammuna fi tuhurihi. At-tayammuna itu maknanya suka kanan. Maknanya dia solat ke, dia ambil wuduk ke, yang benda baik ni dia suka kanan. Okey, pakai selipar ke. Okey, jadi itu yang dikatakan perbuatan. Karena Rasulullah SAW.
Maknanya Okey. beza kat situ kola satu, satu lagi kana. Ya, cara nak inilah cara kita nak bezakan. Kemudian yang ketiga, para pelajar ya, berkaitan dengan takrir. Takrir iaitu perkara yang didiamkan oleh Rasulullah SAW. Okey, maknanya sebab kalau Rasul kata jangan, jadi haram pula dilakukan. Betul juga. Kalau Rasulullah kata buatlah, jadi wajib pula. Okey, jadi Rasulullah senyap. Dia tak kata ya, tak kata tidak. Ada satu contoh yang paling familiar iaitu peristiwa Rasulullah SAW. Satu hari Khalid Al-Walid menjemput Rasulullah makan. Okey, tapi Khalid Al-Walid mengidangkan dob. Dob ni maknanya biawak padang pasir lah. Nama dia biawak kan, tapi maknanya dia halal dimakan. Sebab dia tidak lidah bercabang. Biawak lain lidah bercabang, dua alam kan. Yang ini boleh dimakan, halal dimakan. Jadi Rasulullah kata dob ni tak ada kat kampung aku. Tak ada di kawasan aku lah. Jadi dia kata gitulah. Jadi Khalid Al-Walid pun dia potong, dia makan dan Rasulullah melihat. Tapi Rasulullah tak kata jangan makan atau makanlah, sebab itu dua-dua itu boleh efek kepada hukum sebenarnya, hukum kan? Haram ataupun wajib. Sebab itu Rasulullah diam. Diam itu adalah takrir. Jadi sebab itu hadis marfu' itu kita boleh bagikan kepada 3 bahagian. Saya ulangi, iaitu perkataan, perbuatan, takrir dan juga sifat. Takrir lah, dan juga sifat ada satu lagi lah, termasuk dalam takrir juga lah. Okey. Yang ini jelas murid-murid di Google Meet dan juga di luar jelas, dan seterusnya tadi baru marfu' Syafiqah. Kita ada satu lagi iaitu mauquf. Mauquf pula bagaimana? Okey. Soalannya pun lebih kurang sama, nyatakan bahagian hadis mauquf. Saya Ustaz nak minta Hakim Hakim. Hakim cuba nyatakan jawapan maknanya kalau nak jawab untuk X tu apa dia? Seperti dalam slide. Okey. Jawapan untuk X adalah perkataan. Okey. Untuk Y? Y takrir. Takrir. Okey, cuba kita tengok jawapan. Ya betul. Okey, cuma dia terbalik. Okeylah kan. Okeylah, betul. Tak ada hal. Mana termasuk dalam bahagian itu. Okey, bagus. Hebat-hebat semua anak murid Ustaz Ayub ni ya. Okey, tengoklah siapa guru dia kan. Okay. Hebat juga, masya-Allah. Okey. Jadi maknanya kat sini sama juga macam tadi, cuma yang tadi adalah dilakukan oleh Rasulullah, perkataan, perbuatan, takrir Rasulullah, tapi yang ini dia khusus untuk para sahabat. Okey, perkataan apa dia? Perkataan contohnya dinyatakan oleh Sayyidina Ali yang mula-mula tadi saya paparkan, iaitu hadisun nas bima ya'rifuna. Sayyidina Ali kata kalau kita nak bercakap dengan manusia atau orang lain, kita kena ikut dia punya tahap. Kita pun Syafiqah ya, kalau kita cakap dengan anak buah tapi tak ada anak lagi Syafiqah ya. Okey, belum kahwin lagi ya. Alhamdulillah. Okey, anak buah lah ya. Anak buah kan. Jadi kita pun dengan pelat budak itulah kan. Okey, soalan pun taklah yang jenis yang tak ada cerita ekonomi dan sebagainya lah. Okey, dengan rakan sebaya kita dengan orang yang lebih tu kan berbeza. Sebab itu Sayyidina Ali kata, okey, hadisu annas bima ya'rifuna. Okey, bercakap mengikut daya pemikiran. Okey, itu maknanya saya kata-kata Sayyidina Ali. Maknanya diambil daripada kata-kata Sayyidina Ali. Qala Aliyu. Okey, itu perkataan. Perbuatan pula iaitu perbuatan para sahabat. Okey, para sahabat, contohnya Hasan Al-Basri ya. Okey, pernah berkata, dia kata amma Ibnu Abbas, dia kata wa amma Ibnu Abbas, okey, Ibnu Abbas menjadi imam. Wa amma Ibnu Abbas, okey, wa huwa mutayammimun, dalam keadaan dia mengambil tayamum lah, maknanya solat tu dengan tayamum. Itu kata-kata daripada sahabat. Okey. Dan yang ketiga iaitu takrir. Takrir ini ialah yang berkaitan dengan tadi jugalah, maknanya pengakuan para sahabat, okey. Berkaitan dengan satu peristiwa lah iaitu Ibnu Umar satu masa ada macam kutu di kepala Ibnu Umar, lebih kurang begitulah. Qamlah ni macam kutu lah begitulah, dan ada sahabat lain ambil, okey,
dan buang atau tanam begitulah. Oh. Okey. Dan Saidina atau Ibnu Umar ni dia tak komen apa-apa. Maknanya dia fasa kata wa yanzuru ilaihi wa lam yankiru alaihi. Dia tak komen apa-apa. Sama juga macam Rasulullah SAW tadi. Jadi maknanya di sini kita boleh katakan dari segi pengertian lebih kurang sama. Cuma mauquf ialah apa dia mauquf? Yang disandarkan kepada perbuatan, perkataan, takrir sahabat. Ya, betul. Manakala marfu'? Marfu' pula yang disandarkan kepada perbuatan, perkataan, takrir Nabi SAW. Boleh. Safika boleh jadi anak murid saya ni. Boleh Ted. Okey. Hebat. Sama hebat macam di Google Meet. Ya. Okey. Jadi rasanya ini jelas. Okey. Jelas dan maknanya kalau dari segi soalan, okey, yang saya sebutkan tadi, mungkin dia akan berada ataupun ditanya dalam bahagian A, tapi bahagian A mungkin antaranya bentuknya seperti yang tertera dalam bentuk grafik ataupun dalam bentuk bahagian B iaitu soalan subjektif. Okey, maknanya murid-murid diminta mengeluarkan jawapan mengikut tadilah ada 3 bahagian. Just letak. Tapi saya cadangkan untuk bahagian B murid-murid menulis jawapan dalam bentuk poin. Oh. Dalam bentuk poin supaya mudah untuk kita pun semak pun mudah. Okey. Pemeriksa menilai pun mudah. Maknanya Ustaz, kalau contohkan Ustaz daripada dalam kertas soalan lah kan, ada kemungkinan tak untuk murid-murid jawab soalan-soalan begini dengan adanya huraian? Dia bergantung pada kata kerja ataupun konstruk. Kata tugas. Baik. Okey. Jadi contoh kan, kalau di sini tadi kalau kita boleh flashback balik, soalannya ialah nyatakan. Okey, bila nyatakan jawapan mungkin kita tanya, murid-murid. Kalau nyatakan Syafiqah, saya suka Syafiqah sebab itu Syafiqah kan. Kalau nyatakan jawapan macam mana Syafiqah? Jawapan direct terus Ustaz. Direct ataupun ringkas tanpa huraian. Tapi kalau jelaskan, huraikan, terangkan, maka jawapan dalam bentuk apa ni Danish? Terangkan, jelaskan, huraikan, jawapan dalam bentuk Ringkasan. Ringkas tapi ada huraian. Ringkas juga tapi kena ada huraian. Kena ingat tu. Okey. Jangan alpa sebab akan dipotong markah. Maknanya Ustaz, kalau contoh ada soalan jelaskan ataupun huraikan, kiranya kita bukan setakat letak perbuatan apa-apa, tapi maknanya, kita kena jelaskan dengan hadis ke? Kita letak fakta, kemudian kita kena huraikan. Huraikan mudah. Huraikan boleh apa-apa pernyataan kita boleh jadikan sebagai huraian. Cumanya saya punya tips iaitu kita guna kabus. Kabus. Tahu di kabus Safika? Apa tu Ustaz? Kabus itu K kerana. A agar. B bagi. U untuk, S supaya atau seperti. Itu paling mudahlah. Okey, sebab kita nak fikir-fikir pun payah kan. Jadi orang kata analogi dia dah jalan orang buat. Kita follow je lah. Okay? Tapi kan, kalau kita nak, saya nak buat saya punya sendiri. Saya tak nak tiru orang lain, boleh. Kalau kita punya jawapan itu kita boleh klasifikasikan sebagai huraian, tak ada masalah. Tapi kalau andaiannya kalau kita pergi satu tempat dalam hutan ke, kita nak pergi tracks kita sendiri, kita jumpa ular, kita jumpa gaung, sampai juga. Tapi yang ini dah ada jalan dah, ada orang buat, follow je lah. Betul. Ustaz, satu lagi soalan saya nak tanya Ustaz. Maknanya kalau contoh kata sahabat, perbuatan daripada sahabat, takrir sahabat, maknanya yang meriwayatkan hadis tersebut adakah daripada golongan sahabat ataupun orang lain? Macam tu. Contoh kata-kata Nabi kan, Nabi berkata, Nabi bersabda. Maksudnya yang meriwayatkan hadis tu daripada siapa? Contohnya daripada sahabat-sahabat ke? Ya, boleh. Boleh juga begitu sebab kita ada pelbagai jenis hadis sebenarnya. Jadi maknanya kalau dalam kita punya bacaan hadis lah kan. Jadi kan mula-mula daripada Rasulullah, kemudian sahabat, kemudian tabi'in, kemudian itba'ut tabi'in. Itu mesti itu. Itu maknanya mesti bersambung sanad. Mesti ada sahabat, tak boleh skip. Mesti ada sahabat. Kalau skip dikira hadis dhaif. Okey. Sebab itu menarik sekiranya kita
belajar ulum hadis ni sebenarnya sangat menarik. Sebab mungkin isunya kita boleh membaca hadis, tetapi bagaimana nak menentukan status hadis itu sahih, dia punya mekanisme lah. Teknikal dia bagaimana. Sebab itu kena belajar ulum hadis yang kita tengah belajar sekarang ni. Baik. Terima kasih Ustaz atas jawapan. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz ada huraian lebih lanjut berkenaan dengan topik bahagian hadis pada kali ini. Okey, terima kasih Safika. Jadi murid-murid yang di Google Meet, okey, pesanan Ustaz, okey, apa yang penting di sini ialah okey, bahagian itu anda kena kuasai dari segi takrif. Contohnya tadi, perbuatan, perkataan apa dia? Kena tahu. Sebab mungkin akan ditanya. Okey? Ataupun takrif itu apa dia? Itu antara maknanya soalan yang kita biasa untuk menjawab soalan, kita kena fokus kepada soalan trending. Okey, bukan kita trending tu kita dalam tu saja kan. Maknanya dalam soalan pun sama. Sebab bila soalan trending, kita boleh fokuskan apa dia soalan-soalan yang biasa ditanya, yang popular ditanya. Jadi kalau itu kita kuasailah. Sebab isunya kalau soalan trending ni biasanya antara soalan-soalan yang kita, walaupun tak 100% keluar, tetapi sebenarnya kita boleh katakan mungkin 80%. Jangan tinggalkan. Itu salah satu cara tu sebenarnya. Okay? Supaya murid dapat kuasai, dapat skor. Itu caranya. Okay? Baik Ustaz, dan murid-murid kita nampak kat situ apa tips yang Ustaz berikan, kabus, dan juga kita boleh buat latihan yang sebelum ini. Mungkin kita boleh dapat apakah contoh soalan yang akan keluar dalam peperiksaan nanti Ustaz, ya, kan? betul. Jadi sekarang ni kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Okey. Didik TV KPM.